didapati menyebarkan berita yang tidak sahih. Baik, untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Baik, kita mulakan hebahan pertama hari ini dengan berita viral. Baik, ini adalah jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan hari ini iaitu berada di 22,133 kes di mana 146 kes ataupun 0.66% adalah kategori 3, 4 dan 5 dan 21,987 kes atau 99.34% terdiri daripada kategori 1 dan juga 2. Baik, punca kematian seorang remaja yang didakwa meninggal dunia selepas mengambil dos penggalak vaksin COVID-19 adalah disebabkan jangkitan paru-paru dan penyakit jantung yang dialaminya sejak lahir dan semakin tenat. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin, keadaan remaja berkenaan telah diterangkan kepada keluarganya dan mereka menerima penerangan punca kematian tersebut dengan baik. Menurutnya, lagi satu laporan polis telah dibuat ibu pesakit pada 13 Februari lalu yang menyatakan bahawa kematian anaknya itu disebabkan oleh dos penggalak. Ujarnya, laporan berkenaan turut menafikan bahawa ahli keluarga remaja itu terlibat dalam penyebaran berita palsu tersebut. Menurut Dr. Ros, pihak Hospital Tuaran juga telah membuat laporan polis untuk tindakan dan siasatan lanjut mengenai berita berkenaan. Baik, inilah kenyataan media dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkenaan sagu hati umrah yang akan dibayar pada 18 Februari ini. Menurut Datuk Haji Idris Ahmad, dalam satu kenyataan, Kerajaan Malaysia akan menyalurkan pembayaran sagu hati sebagai tanda keprihatinan kepada jemaah umrah yang terpaksa membatalkan pemergian ke Tanah Suci akibat penularan jangkitan virus Omicron bermula 8 Januari lalu. Katanya, berdasarkan mesyuarat terkini yang telah diadakan di antara Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK, Kementerian Kewangan Malaysia dan Tabung Haji TH, pihaknya bersetuju agar pembayaran sagu hati hanya dikreditkan menggunakan akaun simpanan TH para jemaah umrah bagi memudahkan urusan. Ujarnya lagi, untuk makluman, MOTAK telah menyebarkan senarai nama sebanyak 8,027 jemaah umrah yang terkesan dan layak menerima sagu hati kepada TH, serta dari jumlah tersebut, pihak TH mendapati seramai hampir 1,000 jemaah umrah masih belum mempunyai akaun simpanan TH. Baik, polis membuka satu kertas siasatan berhubung satu video tular yang memaparkan kejadian sebuah lori membawa muatan kereta peronda polis dengan cara berbahaya. Ketua Polis Daerah Tapas Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail berkata dalam satu kenyataan, hasil siasatan mendapati sebanyak 8 buah kereta peronda polis yang dibawa lori berkenaan adalah hasil dari jualan lelong aset ahli kerajaan, Ibu Pejabat Polis Seremban dan dikumpulkan di kawasan industri Seremban sebelum dibawa menggunakan lori ke Ipoh. Katanya kertas siasatan terhadap kes tersebut telah selesai di mana pemandu lori berkenaan dipanggil dan dirakam percakapan serta diberikan saman di bawah kaedah lalu lintas 18 LN 166/59. Baik, dalam perkembangan yang sama, polis telah mengenakan saman bernilai RM300 terhadap seorang pemandu lori yang membawa muatan beberapa buah kereta peronda polis dengan cara yang berbahaya seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Tapas Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail dalam satu kenyataan berkata, saman dikeluarkan di bawah kaedah lalu lintas 18 LN 166/59 pada 11 Februari selepas lelaki itu dipanggil untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Menurutnya, pada 5 Februari lalu, pihak polis telah terkesan di media sosial mengenai satu video berdurasi 58 saat yang dimuatai oleh pemilik akaun Twitter yang memperlihatkan sebuah lori membawa muatan kereta peronda polis yang telah dilelong dengan cara yang dilihat berbahaya. Dan hasil siasatan mendapati sebanyak 8 buah kereta peronda polis yang dibawa oleh lori itu adalah hasil jualan lelong aset ahli kerajaan Ibu Pejabat Polis Seremban.
Adakah syarikat atau organisasi anda mengumpul dan memproses data peribadi pelanggan dan pekerja untuk sebarang urusan komersial seperti perniagaan atau perkhidmatan? Jika ya, pastikan anda mematuhi 7 prinsip pelindungan data peribadi sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 iaitu Akta 709. Dalam Akta 709 dan peraturan-peraturan yang berkaitan juga telah ditetapkan 13 golongan pengguna data yang wajib berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelindungan Data Peribadi PDP. Pendaftaran pengguna data merupakan kesalahan di bawah Akta Pelindungan Data Peribadi 2010. Akta 709 dan mereka yang gagal mendaftar akan didenda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan sebanyak 9,686 atau 2.3% daripada 411,400 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di Sabah telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids. Dan setakat ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Masidi Manjun berkata angka itu sangat rendah mengambil kira risiko jangkitan yang tinggi serta jumlah kanak-kanak di bawah umur 11 tahun dijangkiti wabak berkenaan setiap hari. Dan justru Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah menyarankan ibu bapa di negeri itu mengambil inisiatif memastikan anak-anak mereka diberi vaksin demi melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Sementara itu, beliau berkata sebanyak 4,035 kes baru direkodkan setakat semalam, menjadikan jumlah kumulatif wabak itu di Sabah meningkat kepada 278,295 kes. Baik, penganjuran Perhimpunan Santai Anak Utara SAU 2022 yang dijangka berlangsung Sabtu ini mungkin ditangguhkan berikutan peningkatan kes COVID-19. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farida Latrash Wahid berkata, polis menunggu keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri berhubung penganjuran SAU itu yang akan berlangsung di Bukit Merah Lake Town Resort. Beliau berkata program berkenaan yang dijangka melibatkan puluhan ribu peserta itu akan dikaji semula selepas mengambil kira situasi semasa COVID-19 yang semakin meningkat. Menurutnya lagi, polis akan bersiap sedia memastikan program tersebut dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP sekiranya ia dibenarkan. Baik, pengembara dari Malaysia yang lengkap divaksin tidak perlu menjalani kuarantin untuk memasuki India berkuat kuasa Isnin menurut Suruhanjaya Tinggi India ke Malaysia. Selain itu, ujian RT-PCR COVID-19 pra-penerbangan juga tidak wajib bagi pengembara lengkap divaksin yang tiba di India dari Malaysia. Meskipun tiada pengiktirafan rasmi bersama bagi pensijilan COVID-19 yang ditandatangani antara Malaysia dan India. Kedua-dua kerajaan mengiktiraf sijil vaksinasi dalam amalan diplomatik dan di lapangan. Pintu pelancongan India dibuka semula pada 15 November lalu bagi ketibaan dari semua negara dengan beberapa sekatan bergantung dari mana pengembara berlepas. Baik, kerajaan Thailand merancang membuka semula sempadan Thailand-Malaysia bulan depan bagi menggalakkan sektor pelancongan dan ekonomi di negara itu. Pelancong Malaysia merupakan kumpulan pengunjung terbesar ke Thailand sebelum wabak COVID-19. Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA serta Pusat Operasi Kecemasan Pelancongan dan Sukan diarah untuk menyediakan dan menggariskan langkah mitigasi pandemik bagi pembukaan semula pusat pemeriksaan sempadan di Songkhla, Yala, Narathiwat dan juga Satun. Timbalan Jurucakap Kementerian Luar Natanu Nopakun berkata pelancong dari Malaysia akan dibenarkan masuk di bawah program Test and Go tanpa kuarantin ketika ketibaan.
Baik, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK menyasarkan 10% atau 300 lagi koperasi masjid dapat ditubuhkan di seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Ketika ini hanya 454 buah masjid mempunyai koperasi daripada 6,453 buah masjid di negara ini. Menterinya Tan Sri Nur Omar berkata fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, malah tempat pembangunan ekonomi ummah. Menurut beliau, MEDAK juga berhasrat melabur dalam industri tanaman jagung dan akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian di peringkat negeri untuk melaksanakan usaha berkenaan. Baik, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA melancarkan program klinik penyelesaian tunggakan kes pusaka bagi menangani isu tuntutan dan penyelesaian berkait harga harta pusaka. Menterinya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia bertujuan memberi nasihat dan penerangan mengenai kaedah pengurusan harta pusaka kepada pelanggan dan orang awam. Katanya pihaknya menggunakan pegawai takbir tanah di negeri dan pegawai penempatan yang boleh diwartakan sebagai pegawai penyelesai pusaka. Selain itu, menurut beliau, program tersebut dibuat bukan sahaja di pejabat tanah tetapi juga di pejabat penghulu bagi memudahkan urusan rakyat. Baik, amaran tahap tinggi dikeluarkan beberapa negara menggesa rakyat mereka yang masih berada di Ukraine meninggalkan negara itu secepat mungkin. Ia susulan situasi konflik Ukraine dengan Rusia yang semakin memuncak selain amaran kemungkinan perang dua negara terbabit tercetus bila-bila masa. Berikutan itu, kedutaan Jepun di Kiev hanya akan menawarkan perkhidmatan terhad selepas kaki tangan diplomatik dipindahkan. Dan menurut Kementerian pada Ahad, pejabat Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida telah menubuhkan satu badan untuk menyelaras tindakan dan mengumpulkan maklumat mengenai perkembangan di Ukraine. Baik, seorang jurutera tentera laut AS mengakui di Mahkamah Persekutuan pada Isnin cuba menjual rahsia tentang kapal selam nuklear kepada kuasa asing, kata Jabatan Kehakiman. Jonathan Toy, 43 tahun, mengaku bersalah di hadapan Hakim Persekutuan lebih 4 bulan selepas ditahan bersama isterinya Diana Toy. Sebagai pertukaran pengakuan bersalah, dia dijangka dijatuhkan hukuman penjara antara 12 hingga 17 tahun. Isterinya, seorang guru, setakat ini kekal dengan pengakuan tidak bersalah dan meminta pembebasan untuk menjaga dua anak remaja mereka. Baik, kita akan ke hebahan seterusnya. Sebanyak 206,748 atau 5.8% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS dan setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 13,373,479 atau 56.8% populasi dewasa dalam negara telah menerima dos penggalak COVID-19 setakat semalam, dan sejumlah 22,938,190 individu atau 97.5% daripada populasi itu telah melengkapkan vaksinasi mereka, manakala 98.7% atau 23,214,625 telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Baik, majikan di Melaka diberi amaran supaya tidak meminta pekerja mereka yang disahkan positif dan kontak rapat kes COVID-19 hadir ke tempat kerja atau mereka akan berdepan dengan tindakan tegas. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata ia susulan beberapa aduan diterima pihaknya mengenai majikan di premis seperti kedai makan, pasar raya dan sektor
kilangan yang meminta pekerja datang untuk bekerja seperti biasa walaupun disahkan positif atau kontak rapat COVID-19. Beliau berkata kluster di tempat kerja merekodkan peningkatan sejak kebelakangan ini di Melaka, dan berdasarkan data yang diterima, peningkatan kontak rapat dari tempat kerja meningkat dari 4.8% kepada hampir 10% sejak 3 hari lepas. Baik, pasangan yang mempunyai hasrat untuk berkahwin tidak perlu mencari sindiket perkahwinan di negara jiran. Sebaliknya, menggunakan saluran betul yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri dan juga wilayah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Mazuk Syari berkata pasangan yang menggunakan khidmat sindiket atau ejen perkahwinan di negara jiran akan berhadapan dengan pelbagai masalah dalam jangka masa panjang. Sebelum ini, akhbar melaporkan selepas Majlis Pemulihan Negara MPN mengesyorkan kerajaan membuka semula sempadan negara bermula 1 Mac ini, ejen-ejen nikah siam tidak menang tangan menerima tempahan pasangan yang mahu berkahwin di Thailand. Baik, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menawarkan pemberian insentif pengecualian bayaran fee lesen kenderaan motor LKM sepenuhnya untuk kenderaan motor elektrik EV dan kenderaan motor untuk orang kurang upaya OKU. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam kenyataan semalam berkata kenderaan motor elektrik akan menikmati pengecualian itu bermula 1 Januari tahun ini sehingga 31 Disember 2025. Wee berkata pengecualian itu tidak terpakai untuk kenderaan hybrid yang masih mempunyai enjin pembakaran dalaman sama ada dengan sumber petrol atau diesel mengenai kenderaan motor milik OKU. Wee berkata pengecualian LKM sepenuhnya hanya terpakai kepada kenderaan motor yang telah diubah suai khas untuk kegunaan OKU. Baik, Mahkamah Tinggi semalam mencadangkan pihak terlibat dalam saman difailkan sekumpulan 35 individu terdiri daripada bekas anggota Badan Kehakiman dan 7 balu bekas hakim berhubung kegagalan kerajaan menetapkan kenaikan sewajarnya dalam pencen dan faedah yang mereka terima sejak 2015 diselesaikan melalui proses pengantaraan. Bekas anggota Badan Kehakiman itu termasuk bekas Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Alauddin Muhammad Sharif, bekas Hakim Besar Malaya Tan Sri Siti Norma Yaakob dan Tan Sri Haidar Muhammad Noor, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Tan Sri Muhammad Arif Mat Yunus yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat. Mereka menamakan kerajaan Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebagai defendant pertama hingga keempat. Peguam Christopher Leong yang mewakili bekas hakim sebagai plaintiff itu berkata Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh mencadangkan agar pihak-pihak yang terlibat supaya meneroka kemungkinan melalui proses pengantaraan. Baik, seramai 31 orang daripada 9 keluarga petugas Balai Polis Tongot dipindahkan sebagai langkah keselamatan susulan kejadian tanah runtuh berdekatan dengan balai itu awal pagi Ahad. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah dalam satu kenyataan berkata 2 pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan iaitu Rumah Rehat Pejabat Daerah Tongot dan Rumah Rehat Majlis Daerah Tongot bagi menempatkan mereka. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kinabatangan Nurul Azlan Shah Jamaluddin berkata kejadian berlaku kira-kira 2.45 pagi membabitkan runtuhan tanah di pekarangan Balai Polis itu.
Baik, bapa kepada dua beradik warga Myanmar yang maut selepas dipercayai memakan sisa makanan dari tong sampah di Kampung Baru, Sungai Tapa dekat Bukit Malut, Langkawi ditahan reman selama 14 hari untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari berkata polis menahan lelaki yang berumur 36 tahun itu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Langkawi pada pukul 12.05 tengah malam semalam. Beliau berkata lelaki itu ditahan selepas menyelesaikan urusan berkaitan dua anak lelakinya itu yang dikenali sebagai Nizamudin Jamaluddin 4 tahun dan Ngeng 2 tahun yang maut kira-kira 6.15 petang kemarin, dan lelaki itu juga didapati positif dadah. Baik, AAX telah memperoleh penggunaan ruang kargo dalam salah sebuah pesawat badan lebar A330-300 untuk tempoh permulaan selama 1 tahun. Dalam satu kenyataan semalam, AirAsia berkata teleport cabang bagi logistik Capital A akan menggunakan kapasiti tambahan dari AAX untuk memenuhi keperluan perkhidmatan penghantaran kepada para pelanggannya di seluruh Asia Pasifik. Ketua Pegawai Eksekutif AAX Benyamin Ismail berkata syarikat sedang berbincang dengan beberapa buah syarikat global utama lain yang memerlukan perkhidmatan kargo udara, terutamanya di negara yang AAX beroperasi dan mempunyai hak penerbangan. Baik, pastikan sahih berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan kita teruskan kehebahan seterusnya, iaitu mengenai aktiviti dan hebahan yang akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Jangan lupa untuk saksikan Inklusif bersama Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, iaitu Menteri Kanan Kerja Raya, malam ini jam 8.40 malam. Juga Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 Temasya Kepelbagaian Budaya akan diadakan pada 24 hingga 27 Februari 2022, iaitu pada hari Khamis hingga hari Ahad jam 10 pagi hingga 11 malam di Kuching Waterfront, Sarawak. Citra Warna 2022 akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 26 Februari 2022 jam 8 malam, dan pelbagai pengisian dan aktiviti menarik menanti keluarga Malaysia sepanjang Citra Warna 2022 berlangsung, dan keluarga Malaysia lengkap vaksinasi dijemput hadir, dan jangan lupa untuk amalkan SOP. Baik, selaras dengan situasi negara menuju fasa endemik, yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Mohamad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, menyeru penjawat awam memiliki aspirasi dan keazaman baru melalui penerapan 5 nilai SWIFT, iaitu Speed, World Class, Knowledge, Inspirational, Flexible dan Technology Based dalam setiap pelaksanaan inisiatif negara sepanjang tahun 2022 dan juga akan datang. Baik, rantaian berita palsu menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan juga negara. Pastikan anda menyemak dan rujuk kepada sumber yang sahih. Kesedaran keselamatan cyber, elak terpedaya. Elakkan daripada terus mempercayai kandungan laman web, blog dan email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Semak dan rujuk kepada sumber-sumber yang sahih. Baik, jom tonton filem Syahadan di Pawagam Berdekatan Anda. Filem ini merupakan filem di bawah skim wajib tayang Finas, iaitu di tarikh 17 Februari 2022. Arahan Datuk Dr. Fairuz Hussein dan Halim Hassan, terbitan Trillion Marketing Sdn Bhd. Filem kita, citra kita. Baik, sawan atau tarik adalah cetusan aktiviti elektrik mendadak yang berlaku di dalam otak yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam tingkah laku atau aktiviti kanak-kanak tersebut, dan sawan ini boleh berlaku disebabkan penyakit epilepsi ataupun juga disebabkan oleh demam sawam. Sawan garam galian yang tidak normal dalam tubuh termasuk hypoglycemia, kekurangan gula dalam darah, dan jika berlaku sawan pada anak atau pesakit, sentiasa tenang dan juga jangan panik. Baik, sekian sahaja pengisian daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu lagi esok jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Preview 1.